Okay, jelas ya soal cikgu? Jelas. Okey. Okey, so kita sambung. Jadi yang untuk yang semalam, ada apa-apa nak tanya cikgu tak? Dah try ke yang cikgu kata kena darabkan dengan dia punya, lupa dah cikgu. Okey, yang kena darab dengan conjugate tu. Dah try darab ke? Siapa tanya cikgu semalam? Lailatul Humaira dengan Haziq. Ha, ni. Siapa nak jawab ni? Dah darab ke belum? Okey, yang E ni semalam bagi tahu cikgu tak sama dengan jawapan belakang kan. So, cikgu tengok jawapan yang Lailatul Humaira dapat ni. Betul tu. Semua orang dapat macam tu ke? Tak, cikgu. Tak, dapat lain. Dapat lain. Okey. Siapa yang nanti sekejap tengok depan siapa lagi ni.
Okay, so dapat macam jawapan belakang So ada yang dapat cikgu tengok, ada yang tak dapat tu. Dekat mana masalah kamu? Boleh bagi tahu cikgu tak? Okay, dia mula-mula daripada tangent alpha, dia bagi 2/3, kita kena buat letakkan pada right angle triangle ni kan. So, kita dapat hypotenuse dia square root 13. Okay, and then kita carilah second alpha. Okay, second alpha kita tahu dia adalah 1/cos alpha. So cos alpha pula kalau dibaca daripada raja adalah 3 adjacent per hypotenuse kan. So 3/square root 13. So means that second alpha dia punya reciprocal dia lah. Terbalikkan saja square root 13/3. Okay, so bila kita dah dapat second alpha, kita ganti dalam expression yang dia bagi tadi. Ni. 4 tolak second squared alpha per 2 tolak second alpha. So second square alpha tu maksudnya kita kuasa 2 kan lah nilai yang kita dah cari tadi tu, second alpha tadi. Okay, buka kurungan. So bila kamu darab kuasa 2 dapat 13/9 yang atas tu. Kemudian sama kamu menyebut lah. Yang atas ni per 1 kan. Sebab ni per 1. So darab 9. Ni pun darab 9. Okay, yang bawah ni tadi per 1. Darab 3, darab 3. So that's why dapat 6 tolak square root 13 per 3. Okay, yang bawah dapat 36 yang atas dapat 36 minus 13 per 9 kan. So bila kita simplify dapat macam tu, fraction divide by fraction lah di sini. So bila divide, kita tulis divide macam tu. Okay, tulis divide macam ni. Lepas tu bila divide fraction kita kena tukar kepada darab. So kita kena terbalikkan yang belakang. Simplify, so dapat jawapan. Okay, so yang salah tengok balik Yang salah, cuba buat semula lah. Cikgu dah bagi cara dia. Cuba kamu buat semula tengok boleh dapat tak jawapan yang sama. Okay, ada soalan lain? Ada? Dia ikut cikgu. Okay. So yang hantar ni, kecuali Nazhan, Afiq Syami, Ifas, Iman Haris, Sulhi dan Syahrin. Okay, yang lain semua hantar. Dan yang tak hantar ni biasanya nama yang sama je lah ni. Macam mana cikgu nak bantu kamu ni? Nazhan. Macam mana cikgu nak bantu kamu ni Nazhan? Tahu ibu, saya sedang buat. Sebenarnya banyak kali dah kan? Kamu janji dengan cikgu nak buat kan? Apa lagi ni? Sulhi seorang lagi. Sulhi? Macam mana cikgu nak bantu kamu Sulhi? Cikgu saya buat ni. Janji lagi dengan cikgu Okay, yang lain ni semua tak masuk kelas lagi. Okay, so cikgu pun tak nak cakap apa-apa lah lagi. Banyak pula cikgu cakap. Tapi agak kecewa. Bukan agak lah, sangat kecewa sebenarnya.
Sangat kecewa. Okay, tajuk ni first time cikgu ajar kan sebab cikgu tak pernah ajar form 5. So tajuk ni first time. Yang lama cikgu belajar dululah zaman cikgu form 5 dulu tahun 86. Dekat berapa puluh tahun dulu dah. So cikgu baru nak ajar semula. Dulu cikgu belajar, sekarang cikgu nak mengajar. Dan cikgu study. Dah beberapa hari ni study tajuk ni. So memang kamu akan tengok cikgu agak tak berapa lancar sebab cikgu memang tak expert. Tapi cikgu study lah untuk ajar kamu. Buka YouTube, cari maklumat dekat internet, cari nota dekat internet supaya cikgu boleh ajar kamu dengan cara yang termudah untuk kamu faham. Okay? Kalau nak ikut buku teks, kalau kamu tengok buku teks, cikgu tengok pening. So macam tu lah. Tolonglah. Tolong diri sendiri je. Okay, so kita sambung hari ni. Okay, kita nak determine the value of trigonometric ratio for any angle. So, apa saja angle dia bagi, kita boleh cari dia punya trigonometric ratio lah. So, kalau kamu tengok dalam buku teks tu, the first method kamu boleh guna calculator. Okay. So, cuba tekan calculator kamu. Kita buat dia example 6 ni. Tekan calculator kamu. Sin bagi negative 215 degree 12 minit. Tekan saja calculator kamu, tengok dapat tak sama. Okay, ada yang tak dapat ke? Dapat. Okay, dapat. Okay, B a second. Okay, second for negative 4.14 radian. Jadi dalam kalkulator juga tak ada function second. Cosecant dan cotangent. Jadi maksudnya kamu kena tukar kepada 1 over cos lah. Okay, bila tukar kepada 1 over cos, kamu dapat macam tu lah 1 over cos negative 4.14 kan. Okay, sebab dia radian, maka kamu punya function dalam kalkulator tu kena tukar kepada radian lah. So tukar kepada radian dulu. And then masukkan 1 over cos bagi negative 4.14. Nak tukar radian tahu kan? Okay, setelah dah kita bercakap pasal kalkulator ni, hari tu kan masa camp hari tu, Cikgu Hafiz kan dia kata dia nasihatkan kalau boleh guna kalkulator yang warna putih tu kan. Sebab dia boleh membantu kamu dapat lebih cepat lah. Jadi kalau ada duit aja tak paksa ya. Kalau ada duit beli. Ya, sebab dia akan membantu kamu banyak kat situ. Menjimatkan masa lah. So kalau ada duit beli, kalau tak ada jangan risau lah, boleh je. Guna kalkulator yang ada sekarang ni pun. Okay, dapat tak? Negative 1.846. Dapat, cikgu. Dapat. Okay, so itu kalau kita guna kalkulator. So dia boleh bagi apa saja sudut dan kita boleh cari dengan kalkulator lah. Tapi tengok example 7 tu, use a unit circle. Okay, arahan soalan di situ, dia kata use the unit circle on the right and state the values of each of the following. Okay, kita kena guna unit circle lah. Jadi kita tengok sekarang macam mana kita nak dapatkan nilai pada unit circle. Okay, yang ini tolong salin, lukis rajah dan sebagainya lah.
Okay, yang ni pun kamu dah biasa jumpa. Masa form 3 dulu pun dah diperkenalkan ya ni. Special angle. So special angle ni ada untuk yang kamu dah biasa jumpa sebelum ni ada 3 lah. Iaitu 30 degrees, 60 degrees and 45 degrees. Okay. So kita nak tengok trigonometric ratio bagi 3 angle ni dulu. Okay, sebelum kita tengok yang lain. Okay. So macam mana kita nak dapatkan trigonometric ratio kepada 30 degrees dan 60 degrees adalah kita bermula dengan triangle ABC ni mestilah equilateral triangle. Equilateral triangle tu macam mana sifat dia? Apakah equilateral triangle? Sama sisi. Sama sisi. So sama sisi maksudnya semua sisi dia sama panjang lah. Kan? Ni dua. Dua semua. Dan sudut dia pun semua sama lah. Semua sudut 60. 60 darjah. So ini adalah equilateral triangle. Okay. Kamu boleh ambil 4 atau apa saja nombor yang kamu nak buat dekat sisi tu. Tapi kita pilih nombor 2 supaya bila kita belah triangle ni kepada 2 bahagian, yang bawah kita dapat 1. Ataupun kamu boleh ambil 4. Kalau kamu ambil 4, yang ni 4, ni jangan 3 dia 2 lah. Sama je. Dia ratio dia sama. So kita ambil ratio yang paling ringkas lah. So 2/1 kat situ. Okay. So maksudnya equilateral triangle ni kita belah 2 lah. Okay, kita belah 2, maka kita dapatlah right angle triangle yang sebelah ni. Okay. Iaitu kita ada sudut 60 di situ, sudut 60 di atas. Okay, yang ini panjang dia 2, yang ni panjang dia 1 daripada sini kan kita bagi 2 ni. Okay, dan yang ini. Okay, square root 3. So macam mana kita dapat square root 3 kat situ? Macam mana kita dapat square root 3 kat situ? Pythagoras. Guna Pythagoras theorem lah kan. So kalau kata kita tak tahu kat situ panjang berapa, katakan x, so means that x squared equals to 4 squared minus 1 squared. Pasal apa pula dah saya guna 2. 2 squared minus 1 squared, 4 minus 1, 3 means that x is square root 3. Sebab tu di situ nilai dia square root 3. Okay. So kita dah ada semua side dan kita ada 2 angle. So kita dah boleh cari all kita punya trigonometric ratio. Okay. So daripada right angle triangle ni boleh cari ketiga-tiga trigonometric ratio yang asas lah. So kalau kita tengok sin kepada, okay ambil, sebab dia ada 2 sudut. So kita ambil satu sudut dulu. Okay, katalah kita nak tengok sudut 60. So yang 30 ni tak perlu tengok sudut 60 sahaja. So sin 60. So sin 60 adalah opposite per hypotenuse. So opposite dia adalah square root 3 per hypotenuse dia 2. Okay, cos 60. Okay, adjacent per hypotenuse 1/2. Tangent 60. Opposite over adjacent. So square root 3. Square root 3 over 1 kan. So square root 3 lah. Okay, itu kalau kita refer kepada sudut 60. Okay, ada satu lagi sudut. So sekarang kita refer kepada sudut 30 pula. Yang 60 tu tak payah tengok. Okay, kita refer kepada 30. So kita akan dapati sin 30 degrees adalah 1/2. Cos 30 adalah square root 3/2 dan tangent 30 adalah 1/square root 3. Okey, yang tu boleh faham? Boleh. Okey. So daripada 3 yang asas ni kita boleh dapat dia yang lagi 3 lah kan. So apakah nilai bagi cosecant 60?
Kena buat 1 2 over over ke 3. terus boleh dapat? Terus Sekarang kita dapat. dah belajar. So kamu terus boleh tulis kan? Berapa? So second kan kawan dia, partner dia sin kan? So 2 over square root. Square root 3. Square root 3. Cos pula partner dia second. So second 60 adalah 2. Tangent pula partner dia adalah cotangent. So 1 over square root 3. Itulah kita nak dapat. So kamu boleh cari semua tu. Okay, so di sini instead of kamu nak hafal semua 6 benda ni. So, kalau cikgu dulu, masa zaman cikgu belajar dulu, cikgu tak hafal. Cikgu lukis triangle tu lah. Dan kita boleh dapat semua. Okay, yang penting kamu tahu macam mana triangle ni boleh jadi triangle, right angle triangle ni. And then daripada right angle triangle ni, kita boleh dapat semua lah. So tak perlu nak hafal banyak-banyak benda. Okay. Tapi kalau boleh hafal, lebih baiklah, lagi cepat. Okay, itu kalau bagi sudut 30 dengan 60. Sekarang kita tengok untuk sudut 45. So di sini kita ada isosceles triangle. Okay, segitiga sama kaki. So kaki dia sama panjang. So di sini kita ambil nombor yang paling mudah di sini 1 dengan 1 lah. Kamu boleh je pilih nombor lain, 2 dengan 2 ke 10 dengan 10 ke, boleh juga. Okay, tapi ratio dia sama je nanti. So kita ambil yang paling mudah lah. Okay, 1 dengan 1. Okay, so kalau di sini 45 darjah, maksudnya atas ni pun 45 kan. Okay, jadi kita nak mencari trigonometric ratio yang asas di sini, maksudnya sin 45. So, kamu boleh pilih mana-mana 45 angle sebab sama je. So, katakan kita pilih yang bawah lah. So, yang atas ni tak perlu tengok. So, kita akan dapat apa? Sin maksudnya opposite. Opposite dia 1 kan? 1 over square root 2. Yang ni square root 2 tahu guna Pythagoras theorem. Dapatlah square root 2 kat situ. Kemudian cos 45 sama juga 1 over square root 2. Ni adjacent per hypotenuse. Dan tangent 45 adalah 1 over 1 kan. Opposite over adjacent, so dia 1 je lah. Okay. So dari sini kamu boleh dapat cosecant. Cosecant 45 adalah square root 2. Secant 45 adalah square root 2. Dan cotangent 45 adalah 1. Okay. Ini yang dikatakan special angle. Yang ni pun sama juga. Kamu just ingat dia punya triangle. Kemudian kamu keluarkan daripada triangle tu, kita boleh dapatlah semua dia punya ratio tu. Okay, so ni yang basic. Jadi sekarang kita nak masukkan nilai-nilai daripada triangle itu ke dalam unit circle. Okay. So unit circle ni macam semalam kita dah tengok, kamu dah tahu pun maksudnya panjang dia 1 unit lah. Radius dia 1 unit. Okay, radius dia 1 unit kat situ. So bila radius dia 1 unit, di setiap bucu ni, koordinat dia, inilah kan. Yang bucu ni 1, 0. Sini 0, 1. Sebab sini pun 1 ya. And then di sini negative 1, 0. So ini jarak dia negative 1. Yang ini ke bawah negative 1 means that 0, negative 1. Okay, so keempat-empat bucu ni kita dah ada nilai dia. Okay, jadi sekarang kita nak meletakkan
Koordinat bagi hujung sudut 30 darjah ni lah. So sudut 30 darjah ni adalah kita punya reference angle. Okay, so maksudnya kita boleh buat right angle triangle kat sini. So macam semalam kalau sini 1, sini X, sini Y. X kita ni sama dengan cos 30 kan. Y kita ni sama dengan sin 30. So maksudnya koordinat kita cos 30, sin 30 lah kat sini. Okey, cuba tengok nilai yang kita dah cari tadi. Cos 30 berapa, sin 30 berapa? Ni kan? Okey. So sin 30 1/2, cos 30 square root 3/2. So kamu boleh ganti kat sini lah. Okay, so itu untuk 30 darjah. Kalau reference angle dia 30 darjah. So kalau reference angle dia 45. Cos 45 sin 45 sama. 1 over square root 2 dengan 1 over square root 2. Okey, 60. Cos 60 sin 60. Cos 60 sin 60. 1/2 dengan square root 3 over 2. Okey, faham tak setakat tu? Faham. So sekarang kita hanya tengok dalam kuadran pertama dia punya reference angle. Okay, so dalam kuadran pertama nilai-nilai koordinat ni semuanya positif ya. Ni positif kan? Semua positif ni. Okay, jadi kita nak lengkapkan kuadran kedua, ketiga, keempat berpandukan kuadran pertama saja. Kita dah cari nilai di kuadran pertama, dah tahu dia punya reference angle, so kita boleh guna nilai sahajalah. So kalau reference angle 30 kat sini, maksudnya dalam kuadran kedua sudut dia di sinilah. Okay, 30 darjah di situ. So kita tahu dalam kuadran kedua X dia negatif, Y dia positif kan. So kita kena tulis negatif square root 3/2 dan ni 1/2. Tengok yang ni lah. Cuma letakkan sign je mengikut kuadran lah. Okay, kemudian yang 45 darjah dia punya reference angle tu kat sini lah. 45 darjah. So, maksudnya kita boleh ambil koordinat ni tapi letakkan sign yang sesuai lah. So X dia negatif, Y dia positif. Okay, and then 120 ni reference angle dia 60 degrees. So negative 1 over 2 and square root 3 over 2. Okay, itu dalam kuadran kedua. So kamu boleh lengkapkan dalam kuadran ketiga juga, masih refer kepada reference angle tu lah. So 30 degrees kat situ, maksudnya kita ambil koordinat dia di dalam kuadran ketiga ini, kedua-dua nilai X dan Y adalah negatif kan. So kamu just letak tanda negatif lah. Okay, 225 pula adalah 45 darjah dia punya reference angle.
Dan yang 240 adalah 60 darjah. So kamu rasa kamu nak tak benda ni? Kalau nak cikgu bagi yang kosong nanti dalam grup kelas nanti boleh kamu isi sendiri dan fahamkan. Tak, cikgu. Nak nanti cikgu bagi. Okay, so sebelah dia pula kalau 330 darjah tu di sini reference angle dia 360 tolak 30. So dapat 330. So di dalam kuadran keempat X dia positif, Y dia negatif. So negatif 3/2 dengan positif square root 3/2 dengan negatif 1/2. So 315 ni pula adalah 360 tolak 45 kan. So X dia positif, Y dia negatif. Dan 300 pula adalah 360 tolak 60. So kita dapat X dia 1/2, Y dia negatif square root 3/2. So kita boleh lengkapkan semualah. Okay, so just cari dalam kuadran pertama. So dalam kuadran pertama kita nak cari, kita boleh guna special angle yang ni lah. Yang cikgu dah ajar kamu tadi. Kamu boleh cuba buat dari mula ya, nanti sebelum isi unit circle tu. Buat dari triangle yang mula-mula dulu. Keluarkan sendiri semua sin 60, sin 30 semua tu keluarkan sendiri daripada triangle. Lepas tu baru masuk ke unit circle ni, kuadran pertama. Lepas tu baru isi yang kuadran kedua, ketiga, keempat. Berpandukan dia punya reference angle. Dan kedudukan dia dalam kuadran tu lah. Nilai X dengan nilai Y dia positif ataupun negatif. Okey, satu lagi. Yang ini cikgu bagi contoh sudut dia dalam degree. So kalau sudut dalam radian juga kamu kena tahu isi. So senangnya kamu buat dia dalam degree dulu, kemudian baru kita tukar kepada radian. Okay, so dekat X ni nanti adalah 0 radian dengan 2 pi radian kan. Okay, dekat 90 ni adalah okey, kita pergi ni 0 radian dengan 2 pi radian. Okey, yang ni pun kamu kena tahu letak ya dalam bentuk radian. So dekat 180 2 pi radian kalau dia buat satu putaran lengkap 360 darjah. Jadi kalau dia pergi separuh sahaja dekat 180 ni adalah pi radian. Okay, dekat situ kita label sebagai pi. Okey, so 180 nak dapat 90 bagi 2. Kan 180 bagi 2 dapat 90, maksudnya dekat 90 ni pi per 2 lah. Bagi 2 jugalah pi tu. So pi per 2 radian. Kemudian 270 adalah pi tambah pi per 2 kan. Pi tambah pi per 2. Sini 180. Sini 90. So tambah maksudnya dapat 3 pi per 2 di situ. Okey, so dekat 30 ni kita nak tulis ni. Kita nak tulis macam mana dalam radian dia. So kita tahu kalau 180 pi radian. Jadi 180 nak jadi 30 kita kena bagi berapa? 6. Bagi 6. So maksudnya ambil pi ni per 6 lah. So pi per 6 radian. Kalau 180 nak jadi 45, kita bagi berapa? 4. 4. Kita bagi 4. So maksudnya pi per 4 kat sini. And then kalau nak jadi 60 bagi 3 kan. So pi per 3. Okay, so ini reference angle dia. Naik ni sini. Nilai pi per 6 tu duduk kat sini. Okay, yang ini adalah pi per 4. Dan yang ini adalah pi per 3. Okay, sekarang kita nak label 150, 135, 120.
Okey, menggunakan radian. So kita guna saja yang kita dah dapat dalam koridor pertama, reference angle dekat sini adalah pi per 6. So ambil pi, tekan saja kalkulator kamu. Kita nak buat pi tolak pi per 6 kan? So maksudnya 1 tolak 1 per 6. Okay, 1 tolak 1 per 6 dapat apa? 5 per 6 kan? Betul? Betul. So 5 pi per 6 lah dekat 150 ni. Okey, lepas tu kita nak cari dekat 135 pula berapa radian. So sudut di situ adalah pi per 4. Pi per 4 maksudnya ambil pi tolak pi per 4 lah. So 1 tolak 1 per 4 dapat 3 per 4. So di sini adalah 3 per 4 pi. Ataupun 3 pi per 4 sama. Okey, 120 pula sudut di sini adalah pi per 3. Maksudnya pi tolak pi per 3 lah. So dapat 2 per 3 kan. 2 pi per 3. Itu 120. Okey, dekat 210 pula. Macam mana dalam radian dia? So masih kita guna reference angle kita. So di sini adalah pi per 6. So daripada pi tambah pi per 6 lah. So ambil pi tambah pi per 6. 1 tambah 1 per 6 adalah 7 per 6 kan? So 210 ni adalah 7 pi per 6. Dan seterusnya. Kalau nak cari yang 330 ni pula macam mana? Reference angle dia pi per 6. So kita just ambil 2 pi, 360 tolak 30 kan? So samalah kita ambil 2 pi tolak pi per 6. Kamu ambil 2 tolak 1 per 6. Berapa yang kamu dapat tu tulis kat sini lah. Itu adalah nilai radian bagi 330. Boleh faham tak? Boleh. Okey, so nanti cikgu bagi yang kosong nanti cuba isi sendiri. Cuba dapatkan sendiri sampai faham ya. Okey, yang tu. Okey, sekarang kita buat sedikit latihan. Okey, kalau dia bagi koordinat di situ 1/2 dengan square root 3/2. So apa maklumat yang kita dapat di situ? Apakah nilai 1/2 ni nilai siapa? Cos. Cos. Yes, very good. Cos theta. So terus tulis di situ dia adalah 1/2. Maka square root 3/2 ni adalah nilai bagi sin kan? Okey, bagi sin. Okey, dah dapat sin dengan theta. Sin dengan theta, sin dengan cos. So sekarang kita nak cari tangent. So kita tahu bahawa tangent adalah apa hubungan dengan sin dengan cos tangent? Sin over cos. Yes, sin theta over cos theta. So ambil je lah nilai. Sin theta 1/2. Cos theta square root 3/2. Jadi dapat berapa? 2 dengan 2 ni boleh simplify kan? Dapat 1/, square root 3. Okay. Okey, seterusnya kita boleh carilah. Kalau kita dah tahu sin theta, maka kita terus boleh dapat cosecant theta. So apakah nilai cosecant theta? Balik je. Tak payah nak buat 1/, sin dah. Kamu kena tahu. Terbalik je, sama je. Kita dapat 2/, Square root secant theta pula adalah 2. 2. Cotangent theta adalah square root 3. 3. So kamu boleh lengkapkan lah nanti. Yang bawah ni cikgu bagilah nota ni kat kamu nanti. So kamu lengkapkan saja. Okey. Seterusnya kita nak tengok sifat yang lain lah. Okay.
uh, Okey, tengok di muka surat 197. So kita dah tengok method 2 unit use a unit circle kita dah boleh dapat. Kita tengok method ketiga. Okay, use the corresponding trigonometric ratio of the reference angle. Okay. So semalam cikgu dah tunjuk kat kamu macam mana kita dapat X ni cos katalah sini theta, so X ni cos theta. Y ni pula adalah sin theta kan. Maksudnya sudut di situ adalah cos theta, sin theta. Okay, so kita cuba lukis satu lagi right angle triangle yang merupakan reflection kepada triangle yang ini. So kita reflect pada x-axis, maka dia punya right angle akan ada di bawah ni lah kan. So right angle yang di bawah ni juga dia punya jarak yang merah itu ni berapa? Berapa panjang sini? Sin theta. Ya, panjang dia sin theta. Okay, jarak dia sin theta. Okay. Jarak dia sin theta. So yang kuning sama share kan cos theta. Okay, maksudnya di sini koordinat di sini koordinat x dia cos theta. Koordinat y dia siapa? Sin theta. Okay, kalau panjang di sini 4, panjang di sini pun 4 kan? Apa koordinat dia? Negative sin theta. Negatif 4 kan? Memang panjang dia 4 tapi koordinat dia negatif 4 sebab dia duduk di bawah x-axis kan. So di sini negatif sin theta lah. Okay, ni faham? Faham yang tu dulu? Faham tak cerita cikgu ni? Faham. Okay. Faham. Jadi kalau theta tu sebenarnya dia sudut belah atas positif. Kita ikut arah positif dia dapat theta. Okay, yang bawah ni sudut dia kita turun ke bawah. Maksudnya sudut dia adalah negatif theta. Sebab kita pusing arah jam clockwise kan. So bila negatif theta, so panjang yang kuning ini adalah cos bagi negatif theta lah. Okay, panjang yang merah ni pula adalah sin bagi negatif theta. Okay, kalau kita refer kepada sudut dia lah. Okay, so daripada kedua-dua ini, maksudnya koordinat di sini, kalau kita refer kepada sudut negatif theta, koordinat di situ adalah cos bagi negatif theta dengan sin bagi negatif theta. Okay. Okay. Jadi di sini kita nampak pada tempat yang sama ada dua koordinat yang kita dapat kat situ. Yang mula-mula tadi cos theta dengan negatif sin theta. Yang kedua ni pula cos bagi negatif theta dengan sin bagi negatif theta. Berada pada tempat yang sama. So apa kesimpulan kita boleh buat sini? Apa kesimpulan kita boleh buat sini? So daripada sini kita tahu bahawa cos bagi negatif theta adalah sama dengan cos theta.
Okay. Dan sin bagi negatif theta adalah sama dengan negatif sin theta. Okay, faham tak yang tu? Okay, kita bukti daripada rajah saja. Okay, sekarang kita dapatkanlah yang lain-lain tu. Yang 6 lagi tu. So kita dah ada 2, so kita boleh dapat yang 6 yang lain. Yang 4 yang lain ya. So apakah nilai tangent bagi negatif theta? Macam mana kita nak kaitkan dengan sin dengan cos? Tangent negatif theta adalah sama dengan Sin theta over cos theta. no. Tangent negatif theta. Cos negatif Maksudnya theta. sin bagi negatif theta per cos bagi negatif theta lah kan. Dia mesti sudut yang sama kalau yang tangent tu negatif theta, so yang sin dan cos tu mesti negatif theta. Okey, dan di atas ni kita dah tahu bahawa sin bagi negatif theta adalah negatif sin theta. Per cos negatif theta adalah cos theta. Okey, yang tu faham ni. Ni yang basic yang kita dah dapat daripada rajah tadi. Sekarang kita nak guna dia saja untuk kita dapat yang seterusnya. So yang ini kita boleh tulis sebagai negatif 2 sin theta over cos theta. Maka kita samalah dengan negatif kepada tangent theta. So yang ketiga, kita dapati bahawa tangent negatif theta adalah sama juga dengan negatif tangent theta. Itu yang ketiga. Okey. Faham tak tu? Okey, seterusnya. Yang ketiga, yang keempat. Cosecant bagi negatif theta. So cosecant bagi negatif theta adalah sama dengan apa? Cosecant partner dia siapa? Sin Sin. So negatif kita boleh sin tulis 1 over over sin negatif theta. Betul tak tu? Betul. Okey, so sekarang kita dah tahu kat atas sin negatif theta adalah negatif sin theta. So ganti saja 1 over negatif sin theta. Dan negatif tu kita keluarkan. So negatif of 1 over sin theta. Yang kita tahu 1 over sin theta adalah secant theta. Cosecant theta. So yang keempat, okay, apa yang kita dapat bukti di sini, cosecant kepada negatif theta, kita boleh tulis dia sebagai negatif cosecant theta. Okay. Itu yang keempat. Okay, cuba kamu buktikan yang kelima dan keenam, iaitu secant bagi negatif theta dengan cotangent bagi negatif theta. Apa hasil kita dapat? Cuba buat sekarang, 2 minit.
Dapat tak yang nombor 5? Faham tak apa cikgu tulis tu? Cikgu, kita tak payah keluarkan negatif ke yang kat cos negatif theta tu? Bukan, kita bukan keluarkan negatif nah. Dia bukan because of kita keluar negatif. Kita dapat bukti dia ni lah. Nombor 1 tu daripada rajah tadi kita tengok bahawa cos negatif theta adalah sama dengan cos theta. Dia not because kita ambil negatif letak kat luar, no. Kita bukan letak kat dia kat luar, dia punya sifat macam tu. Cos bagi negatif theta sama saja dengan cos theta. Okay, daripada rajah tadi kan, cikgu dah tunjuk daripada rajah tadi. Kemudian yang kedua, kita dapati bahawa sin negatif theta adalah sama dengan negatif sin theta. So ini yang basic. So daripada yang ini kita guna untuk yang seterusnya lah. Yang ini tengok, dia bukan kita, nampak tak? Tak ada negatif kat sini. Bukan because of negatif tu kita buat keluar, no. Dia punya sifat dekat sini. Kawasan ni, yang kuning ni, yang kuning ni, kalau segitiga yang atas di situ adalah cos theta. Okay, segitiga yang bawah pula di situ adalah cos bagi negatif theta. So kita boleh buat kesimpulan lah bahawa cos bagi negatif theta adalah sama dengan cos theta. Daripada rajah tu. Faham tak? Faham, maksudnya waktu kita nak cari second tu kita kena substitute je lah. Yes, substitute je. So yang dua benda ni memang kamu kena faham dia punya sifat daripada rajah tadi. So then kamu guna substitute lah. Kat bawah dia substitute. Ikut je yang atas tu. So mana tadi? Ni kan. So kalau second bagi negatif theta, dia mestilah 1 per cos negatif theta. Dia mesti ikut sudut yang ni dulu. Yang mula-mula tu mesti ikut sudut, dia mesti sama, kita nak tukar. Okay, lepas tu kita tengok yang ini. Cos negatif theta daripada atas tadi kan. Dia adalah cos theta. So kita ganti pula kat situ. Ya, jadi maksudnya 1 per cos theta adalah second theta. So kita dah boleh bukti bahawa kalau kita ada second kepada negatif theta, dia adalah sama dengan second theta. Itu bukti yang kelima lah. Okey, kotangen theta pula. So kotangen theta secara umumnya dia adalah, kita dah tahu semalam, dia adalah 1 per tangen. Tangen siapa? Tangen sudut yang sama dengan dia lah. 1 per tangen bagi negatif theta. Dan yang di atas, okey, di atas ni tadi dah bukti dah. Mana tadi? Ni. Kita dah bukti bahawa tangen bagi negatif theta adalah negatif tangen theta. So ganti saja dekat tempat tangen negatif theta ni sebagai negatif tangen theta. So yang ini kita keluarkan negatif dia, letakkan di luar bracket. So tinggallah 1 per tangen theta dekat dalam. Maka 1 per tangen theta ni adalah kotangen theta kan? So sama dengan negatif kotangen theta. So yang keenam, kalau kita ada kotangen bagi negatif theta, dia adalah sama dengan negatif kotangen theta.
Itu kita buktikan lah. So, kena ingatlah satu je. Bukan satu je, dua lah kan. Cos dengan second tadi kan. Dia dapat positif, yang lain negatif lah. Faham tak tu? Ada siapa-siapa nak tanya soalan yang tak faham? Okay, kamu nak tanya, kamu kena tanya sekarang. Kalau tak faham lah. Nanti cikgu dah sambung masuk bahagian lain lagi banyak. Pembuktian belah belakang lagi banyak. Ini pembuktian sikit-sikit je ni. Tak ada? Okey, tak ada, kita sambung lah. So ni lah ya, kalau dalam internet dia panggil even identities dengan odd identities. So yang positif hanya cos dengan second. Yang lain semua dapat nilai negatif lah. Okey, kita tengok buku teks balik. Okey, ni semalam cikgu dah tunjuk dah ni kan. Macam mana kamu nak dapatkan reference angle. So yang inilah yang kita nak tengok. Okay, kita tengok dekat ni lah. Okey, tengok ni. Kita ada 4 kuadran kan. So sekarang kita tengok kuadran pertama. Nilai sin di sini adalah positif kan. Positif sin. So cos dia pun positif cos. Maka automatik kita akan dapat positif tangent. Betul tak? Kenapa positif tangent? Sebab Kenapa dapat positif dekat tangent dia? Sebab sin dengan cos positif. Betul. Sebab sin dengan cos positif kan. Sebab tangent adalah sin per cos. So sin positif perkan dengan cos positif, maka tangent pun positif lah. Okay. Cosecant? Positif negatif lah kawasan ni. Cosecant. Cosecant adalah reciprocal kepada siapa?
Sin. Sin kan? So 1/sin theta. Dan sin theta ini positif, 1 is positif lah di sini. So positif per positif, maka cosecant juga positif. So cosecant positif. Second, Positif. Positif. positif juga sebab dia 1/cos. So cos dalam kawasan ni positif. So second pun positif. And cotangent Positif. Positif. positif juga kan sebab dia 1/tangent. So tangent kita positif, so dia pun positif. Okay, itu dalam kuadran number 1. Semuanya positif. Okay, semua trigonometric ratio dalam kuadran pertama bernilai positif. Okay, kita tengok dalam kuadran kedua. So dalam kuadran kedua, kalau kita lukis balik triangle tu, reference angle dia theta. So yang atas Y ni sama, masih sin theta positif. Y dia positif. Tapi di sini adalah negatif cos theta lah di sini. Okay. Okay, jadi sekarang sin positif. Kan? Cos negatif. So tangent positif negatif. 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 Sebab apa? Sin per cos. So sin positif, cos negatif. So kita dapat negatif tangent lah. Cosecant Positif. positif. Kenapa positif? 1/sin kan? Sin. So sin positif, dia pun positif lah. Second, Negatif. 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 Cotangent Tangent negatif. negatif juga. Okay, dia ikut tangent lah sebab 1/. So di sini yang positifnya hanya sin dengan cosecant. Okay, kemudian dalam kuadran ketiga. So kalau kita lukis balik triangle tu. So di sini dah jadi negatif sin theta. Okay. So di sini sin dia negatif. Cos pun negatif. Tangent. Positif. Tangent positif kan? Sebab negatif per negatif. Negatif. Okay. Cosecant Negatif. negatif. Second Negatif. negatif juga. Cotangent Positif. positif. Okay. Next. Okay, dalam kuadran keempat, di sini is negatif sin theta. Yang atas ni cos theta juga. Okay, so sin negatif, cos positif, tangent Negatif. negatif, cosecant Negatif. 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 Second Positif. positif. Cotangent negatif. Okay, cotangent negatif. Okay, boleh? Okay, so yang kamu dah hafal sebelum ni, add sugar to coffee, betul? So, kamu guna apa? Add sugar to coffee. So all sin, tangent, cos. Ini adalah yang basic tu lah. Nak dapatkan di mana kawasan positif. So dalam kuadran pertama semua positif. Dalam kuadran kedua sin saja positif. So kamu boleh relate dengan 3 yang lain nantilah. Cosec, secant dengan cotangent. Dalam kuadran keempat tangent saja positif dan dalam kuadran ketiga tangent, kuadran keempat cos. So add sugar to coffee. So dalam bentuk anti-clockwise tu add sugar to coffee. Okay?
Okey. Tengok latihan yang cikgu bagi ke depan ni. So kamu boleh merujuk di muka surat 199. Tengok textbook kamu 199. Table yang dia bagi tu lah. Ada angle 30, 45 dengan 60. So nilai yang kita dah cari tadi sebenarnya ya. Okay, so kita nak rujuk saja sekarang. Untuk mencari cos 30. So terus boleh dapat jawapan kan, cos 30. So kalau cos 30, reference angle dekat situ. So apa nilai dia kat sini? Baca, tengok dalam jadual tu. Cos 30 darjah. Square root 3/2. Square root 3/2. Okay. Tangent 225. Okay, cuba lukis dulu supaya kita tahu dia duduk dalam kuadran mana tangent 225 ni. So lukis dulu 225 kat sini kan. So kalau kita pusing ni, maksudnya sudut dia 225 darjah. So sini kita nak tengok tangent lah kawasan ni. Okay, tangent 225. So dia punya reference angle berapa darjah kat sini? 45. 45. Okey, tengok dalam jadual tangent 45. Satu kan? Tangent dia positif ke negatif dalam kawasan third quadrant tu? Positif. Positif. So dia sama dengan positif tangent 45 lah. So satu. Okey. Okey, secant 300 darjah. So secant 300 adalah bersamaan dengan 1/cos 300. Betul? Okey, so lukiskan, lakarkan rajah. 300 duduk di kuadran keempat. Pusing sini 300. So reference angle dia berapa? 60. 60. Okey. So maksudnya sekarang dia duduk di dalam kawasan positif ke negatif bagi cos tu? Positif kan? Suka tu kopi, positif. So samalah dengan 1/cos 60 darjah. Ataupun kamu nak tulis negatif 60 pun boleh. Kalau kamu nak tulis negatif 60 kan tu kan? Sebab kita gerak ke arah clockwise. So cos bagi negatif 60. Dan kita dah tengok tadi cos bagi negatif 60 adalah cos 60. Tu kena faham tu ya. So cos 60, kalau kita tengok dalam jadual tu apa nilai cos 60? 1/2. So maksud jawapan kita apa ni? 2/1. 2/1 lah. Okay. So 2 lah kan. Terbalik je reciprocal secant dengan cos tu. Okay. Cuba cari yang ni seterusnya ni. 456. Lakarkan dulu. Identify sudut tu duduk dalam kuadran mana untuk kita dapatkan sign dia nantilah positif ke negatif ke. Kemudian tengok reference angle dia dan dapatkan bacaan dia.
Dapat tak? 2. Dapat. Okey, cotangent pula. Okey, boleh dapat? Dapat. Okey. So kita tengok yang bawah pula. Kalau dalam unit radian. So secant pi per 2 adalah 1 per cos pi per 2. Kan? Okey, sekarang tengok dalam jadual yang sama ada tak pi per 2 kat situ? Oh, 90 tak ada So kalau 90 tak ada, kamu kena tambah sikit lah. Okey, nak ingat yang kosong dengan 90 ni macam ni Ingat balik tadi unit circle tadi. Okey, koordinat di sini 10. Maksudnya di sini dia adalah cos theta dengan sin theta kan. So maksudnya di sini di koordinat ini cos kepada 0 darjah adalah 1. Sin kepada 0 darjah adalah 0. Faham tak tu? Cos kepada 2 pi adalah 1. Sin kepada 2 pi adalah 0. Faham tak yang tu? Kita tengok koordinat ni. Sebab koordinat ni cos theta dia 1. Sin theta dia 0 kan? Dan di sini sudut dia adalah 0 darjah ataupun 0 radian dengan 2 pi radian ataupun 360 darjah. So, kalau kamu masuk di sini cos bagi 360 juga akan dapat 1. Sin bagi 360 akan dapat 0 lah. Okey, tu kat situ dekat 0 dengan 2 pi. Okey, dekat sini. Dekat sini 90 darjah dan pi per 2 kan. Okey, so koordinat di sini apa koordinat dia tadi? Apa koordinat dekat 90 ni? 1. 0 dan 1 kan? Ha. Okey, so maksudnya yang depan ni adalah cos theta kita. Yang belakang ni adalah sin theta kita. So sudut yang kat situ adalah 90 darjah saja. So maksudnya kalau kita ambil cos 90, dia adalah 0. Sin 90 adalah 1. Okey, itu kalau sudut 90. Kalau kita nak buat dalam radian, maksudnya cos pi per 2 adalah 0. Sin pi per 2 adalah 1. Okey, mengikut koordinat di sini. Faham tak tu?
Kenapa semua orang terpana? Terpana ke terapa semua orang ni? Senyap tak berbunyi je ni. Tak faham ke tu? Cikgu kata tak faham. Okey, cikgu guna rajah ni lah. Tengok koordinat ni. 1, 0. Okey. So sudut dia 0 darjah kat sini dan satu lagi 360 darjah lah pada tempat yang sama. So yang depan ni koordinat X kita adalah cos theta. Yang belakang ni sin theta. So theta akan bergantung pada sudut tu lah. So kalau sudut dekat situ 0 darjah, so dia akan jadi sin kepada 0 darjah lah. Cos kepada 0 darjah jugalah. Ataupun sin 360 darjah, cos 360 darjah. Ni pada titik ini. Pada titik ini koordinat dia. So bila sin kosong, maksudnya nilai dia kosong lah kan. Ni sin kita kosong ni. Cos kosong nilai dia 1. Ni 1. Sin 360 juga bernilai kosong sebab dia berada pada tempat yang sama. Cos 360 ada 1. Okey. So ini sebenarnya tambahan kepada jadual tu. Kamu boleh tambahkan dalam jadual tu lah. Kamu boleh tambah sudut kosong dengan 360. Lepas tu letaklah nilai sin cos tangent ni. Dan kita boleh dapatlah tangent, kita boleh dapat cosecant, secant, cotangent, kita semua boleh dapat kat situ. Okey, tu titik di situ. Okey, sekarang tengok titik kat atas ni. Koordinat dia 01. So sudut di sini adalah 90 darjah kan? Ataupun pi per 2 radian. Okey, so maksudnya di sini yang depan ni adalah cos theta. Sini adalah sin theta. So theta di sini sudutnya 90. So maksudnya kita dapati cos pada 90 darjah dia akan bernilai kosong. Sin kepada 90 darjah dia akan bernilai 1. Itu kalau dalam degree. Kalau dalam radian pula, cos pi per 2 bernilai kosong. Sin pi per 2 bernilai 1. Ni koordinat dia. Okey. Yang di hujung sini pula. 180 darjah sudut dia. Satu lagi kalau dalam radian apa dia? Pi. Okey, pi radian. So koordinat di sini negatif 10 kan. Sebab unit circle 1 unit. So bila ke sebelah kiri dia negatif 1 lah, negatif 10. Okey, so yang depan ni adalah nilai bagi cos theta. Yang belakang ni adalah nilai bagi sin theta. So theta ni kita ganti dengan sudut. Okey, di titik ini sudut dia adalah 180 darjah. Maksudnya kalau kita buat cos 180 darjah dia akan bernilai negatif 1. Sin 180 darjah dia akan bernilai kosong. Ataupun dalam radian cos pi adalah negatif 1. Sin pi adalah kosong. Cuba tekan kalkulator. Sama je. Cuba tekan kalkulator. Cos 180 dia bagi negatif 1 tak? Sama. Sama Okey, itu dekat sudut dekat 180. Okey, sekarang sudut dekat 270 ataupun apa ni dalam radian ni adalah 3 pi per 2 kan. Okey, so koordinat kosong ni adalah nilai bagi cos theta. Negatif 1 ni adalah nilai bagi sin theta. So theta ni bergantung pada sudut mana yang kita duduk. So di sini sudutnya ada 270, maka kalau kita buat cos 270 dia akan bernilai kosong. Sin 270 dia akan bernilai negatif 1. Kalau dalam radian cos 3 pi per 2 dia akan bernilai kosong. Dan sin 3 pi per 2 dia akan bernilai
negatif 1. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, lepas tu apa benda tadi? Okey, kita cuba jawab soalan ni lah. Apa tadi? So cos pi per 2? Apa tu cos pi per 2 tadi nilai dia? Kosong. 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 So 1 per kosong. Apa jawapan bagi 1 per kosong? Kosong. Ui, janganlah 1 per kosong kosong nak. Oi. Satu. Infinity. Max error. Dalam kalkulator confirm keluar max error lah. Okay, infinity. Sebab per kosong. Okay. Seterusnya cos pi per 3. Okay, tengok dalam jadual ada tak pi per 3? Dalam buku teks kamu ada tak pi per 3? So, apakah Ada. cos bagi pi per 3? Satu per 2. 1 per 2. Okay, next. Tangent 5 pi per 6. Okay, 5 pi per 6 kalau kita lukis, dia duduk dalam kawasan mana tu? 5 pi per 6 lebih besar daripada 3. 5 per 6. Ini kan? Okay, situ kan sudut dia. So, jadi kita tengok reference angle dia macam mana nak dapat. Macam mana nak dapat reference angle dia? 360 tolak. Jangan guna 360. Dua 2 pi. Hmm. Tolak 5 pi per 6. So, dapat berapa? Betul ke cikgu lukis 5 pi per 6 duduk kawasan tu? Ke dia kat second quadrant cikgu? Order mana? 5 per 6. Second. 150. Kalau dalam degree 150. 150. Salah lukis lah tu. Okay, sorry. Lukis mula. Okay, kamu kena tukar kepada degree baru senang nampak ya. Cikgu pun macam tu jugalah, lambat. Okay, so tu 5 pi per 6. Maksudnya nak dapat reference angle dia, kita ambil pi tolak 5 pi per 6. Dapatlah pi per 6 kan? Ya. Okay, so tengok dalam jadual pi per 6. Tangent bagi pi per 6. So dia dah duduk dalam kuadran 2. So bila tangent dia bernilai positif ke negatif? Negatif. Negatif. So tulis negatif kat situ. Start ya.
Okay, cari yang ni sekejap. Allah, dah lebih masa cikgu ya. Sorry. Okay, so kau faham tak lagi? Faham. Boleh ya? Faham. Jadi cikgu nak bagi homework lah. Sebab dah faham. Okay. So tengok self exercise 6.3. Muka surat 200. Buat 4 nombor tu. Satu hari satu nombor. Hari ni dah habis kelas kan untuk NMAX kan? So Selasa dah habis, maksudnya ada Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. So kamu boleh buat satu hari satu nombor. Okay, so buat dan hantar di group homework. But sebelum hantar, cek dulu jawapan dengan jawapan belakang. Pastikan jawapan yang kamu dapat tu betul. Kalau tak betul, cari sampai betul baru hantar kat cikgu. Bolehkah? Boleh. Boleh. Okay, so cikgu harap semua orang tolonglah hantar. Boleh. Okay, tolong hantar. Sebab cikgu yang hantar tu cikgu nak ambil markah untuk carry mark. Kamu tak hantar nanti kosong markah carry mark kamu. So hantarlah. Buat dah hantar. Okay? So itu saja. So kalau ada apa-apa nak tanya, tanya saja dalam grup kelas. InsyaAllah kalau ni cikgu respon lah. Okay? So kalau tak ada apa itu saja. Sorry lah terlajak masa. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu. Terima kasih, cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih, cikgu.